Al-Fadhil Tamusi Majlis dan Imam, seluruh ahli kuasa masjid, contoh kun bawah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah pada malam ini untuk kesekian kalinya marilah bersama-sama kita merafakkan dan mengangkat rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita, yang telah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada malam ini dapat lagi kita bersama dan dapat lagi kita berteleku di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan segala-galanya akan memudahkan kita semua untuk masuk ke syurga, insya-Allah. Pada malam ini saya mengajak diri saya dan kita semua untuk merenungi sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Sayyidina Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Rawahu al-Bukhari. Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki ia mendapat kebaikan, ditimpakan dia dengan penderitaan. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini mungkin pelik kalau kita renung secara sathi ataupun kita berada ataupun dengan makna kita berada di permukaan hadis ataupun pada zahir hadis. Nabi kata, may yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa-siapa yang Allah sesiapa yang Allah hendak dia mendapat kebaikan, Allah timpakan dia penderitaan. Tengok sekali itu macam pelik, tetapi begitulah Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tu siapa? Kita tu maknanya hamba dia. Begitulah Allah Subhanahu wa taala bermuamalah. Bermuamalah maknanya Allah menggauli hamba-hambanya. Mungkin kita kalau kita kasih pada seseorang, kita nak seseorang itu menjadi kekasih kita, kita akan melayan dengan layanan yang sebegitu istimewa. Ni kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kalau dia kasih pada kita, dia buat sebaliknya. Dia tak buat macam kita layan orang yang kita kasih. Itulah perbezaan di antara Allah dan juga kita. Lagi sekali saya ulang, itulah perbezaan di antara Allah dengan kita. Kita ni siapa? Makhluk dia. Kita bergaul dengan orang, Allahumma salli ala sayyidina, akan menyusahkan dia, kita tak akan memberatkan dia, kita akan bagi dia seronok, suka, senang sepanjang masa. Tapi tidak Tuhan. Seperti mana yang Nabi sebut dalam sebuah hadis yang lain, Allahumma salli ala sayyidina, Allah sebut, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala kalau dia kasih pada sesuatu kaum, dia uji kaum itu. Tadi Tuan Imam sebut, kita duduk dalam suasana Covid, kita berkuliah dalam suasana Covid. Tuan-tuan seronok tak Covid ni? Tak seronok.
Tuan-tuan nak kena pakai cukup muka. No, soalan Sayyidina Muhammad. Kalau kita turun daripada kereta nak masuk bank ke, tak pakai mask, orang semua pelik tengok. Kita pun tengok pelik, pasal tak pakai mask. Tuan-tuan, ni panggil norma baru. Tuan-tuan seronok tak sembahyang renggang-renggang? Tak seronok. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, sebenarnya Allah kasih kat kita. Lepas tu baru kita faham pasal apa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ujian ini. Allah turunkan ujian ini sebab Allah nak uji kita. Pasal apa Allah menguji kita? Sebab kita kata kita beriman. Sebab kita kata kita beriman tu Allah uji kita. Sebab itu Allah sebut ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan untuk berkata kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah? Allah tak akan biar kita kata kita beriman, melainkan ungkapan beriman akan diuji oleh Tuhan. No, bukan mudah mengucapkan amanna, kami beriman. Siapa-siapa kata beriman, dia akan kena uji. Allah nak uji, tengok siapa yang ucapannya betul beriman, siapa tak betul ucapannya beriman. Sehari dua ni saya dikunjungi banyak oleh tetamu-tamu daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Banyak, bahkan saya menyimpulkan kesimpulan yang cakap-cakap tu menimbulkan daripada hati mereka tu perasaan gusar dan takut pada masa depan nasib umat Islam terhadap iman orang Islam. Di KL sana orang dah biasa tak sembahyang Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekalipun dibuka untuk sembahyang Jumaat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi orang tak bekerja-kerja nak sembahyang Jumaat. Masjid sebagai tempat dibuka untuk sembahyang Jumaat, walaupun tak menyeluruh seluruh negeri Selangor, tapi orang tak bekejar-kejar untuk sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni dalam masjid kehadirannya Sayyidina Sayyidina Muhammad ada kota. Siapa yang lewat dia tak boleh masuk masjid. Isunya tuan-tuan, orang tak berebut-rebut pun nak main masjid. Jadi orang masih leka makan di kedai kopi, di warung-warung, bersahaja. Biarlah orang sembahyang. Tuan-tuan, hak ni satu perkara yang sangat membimbangkan terhadap masa depan umat Islam dalam situasi mendepani. Hak ni lah ujian. Orang yang makan di kedai kopi tu, waktu mana orang sembahyang, dia bersahaja ya, relax ya. Orang duduk sembahyang di masjid, sedangkan sepatutnya dia berkejap-kejap untuk masuk masjid. Dia tahu kata masjid ni ada kotak kehadiran, duduk relax di masjid. Inilah ujian. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Ketika tu Allah tahu siapa yang ucapan berimannya benar, siapa yang ucapan imannya bohong. Ni tuan-tuan, siapa-siapa yang main masjid awal, insya-Allah buktilah imannya betul. Siapa-siapa masih relax lagi, terbuktilah kata imannya palsu. Tuan-tuan, itulah hikmah Covid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau hak ni ujian pun dah tinggal masjid, macam mana Dajjal mai esok? Bayangkan, siapa nak selamat?
Tuan-tuan, makna Allah kasih kepada umat Islam ni bukan sahaja Allah kasih pada umat Islam di Malaysia, seluruh dunia Allah kasih orang Islam. Maka Allah buat mai ujian ni. Tuan-tuan, ujian ni bila dia mai, dia positif. Ujian bila mai, dia bukan negatif, dia positif. Cuma tinggal kita mengurus macam mana kita nak mengurusi ujian. Nak urus macam mana ujian tu mai. Macam ni. Iman ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iman ni dia duduk di perdu dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu perdu iman. Maka dia bercabang sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, 60 hingga 70 cabang-cabang iman. Yang paling tinggi sekali ialah kalimat la ilaha illallah. Cabang yang paling rendah sekali ialah imatatul adha 'anil tariq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu membuang sesuatu yang menyakitkan di jalan. Allahumma salli ala sayyidina. Tengok tengah jalan ada ranting, berhenti motor, buang. Sebab tu tuan-tuan, jangan buang sampah tepi jalan. Kemarin kami naik kereta di highway, tiba-tiba bergolek botol air. Kita pun tindih botol tu, mujung botol. Orang tu tidak ada paling rendah perasaan keimanan. Patut dia rasa menyakitkan orang, lempak botol di atas highway tu. Sahaja Sayyidina Muhammad, botol dia boleh lempak, tak tahulah hal lain. Jangan kita buang, jangan menyakitkan orang. Tu dah menyakitkan orang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang kerja ambil padi pakai mesin padi, bila dia naik daripada Bendang naik ke jalan Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh dengan selut tengah jalan. Boleh bayang ada motor naik nelincin, nanti motor terbalik. Boleh bayang tak nanti kereta belah, nanti apa jadi pada kereta tu. Paling kurang kereta berubah kelapak penuh kata-kata dengan selut. Kita baru je basuh kereta tadi. Orang yang tak ada perasaan macam mana disakiti, bagaimana menyakitkan orang, baik, dia tidak ada perasaan keimanan yang paling rendah sekali. Tuan-tuan, kita masuk tandas. Masuk tandas ni banyak orang dia reti kencing tapi dia tak reti nak flush. Ada lagi teruk, dia tinggal najis dia. Dia tak berasa macam mana dia tinggal najis. Dia masuk Allah. Tuan-tuan, ini tidak ada perasaan keimanan. Subhanallah. Maka begitu juga tuan-tuan yang jadi AJK masjid. Setengah-setengah masjid kita masuk masjid, ya Allah, selak pintu pun tak ada. Kita nak berak lagi, nak pegang pintu lagi, macam mana? Ni semua kena menghayati. Jangan guriskan perasaan orang. Ni orang beriman, jangan sakitkan orang. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka iman yang perdunya kalimat la ilaha illallah, dia menunjang ke bawah. Ini perumpamaan yang Quran buat. Maka sebab itu positifnya ujian dan penderitaan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia umpama ujian ni macam angin kuat. Pokok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila mana angin bertiup di atas tu jadi macam tu. Kok tu angin tiup, kok ni angin tiup. Ada pun kadang-kadang tu angin tiup kok tu ya, ataupun kok ni je. Tuan-tuan tahu tak peranan akak? Akak ni langsung dia masuk dalam, dia tunjang, dia menurun dalam tanah. Semakin kuat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ribut mai, semakin dia turun dalam tanah. Ni fitrah Tuhan buat kepada pokok.
Begitulah iman kepada orang beriman. Bila ujian main besar salah Sayyidina Muhammad, maka bersiaplah untuk mengukuhkan iman. Tuhan bagi ujian sebab dia nak bagi kukuh iman. Siapa-siapa dapat bertahan waktu mana ujian main dan dia berjaya, maka iman dia akan makin kemai. Lepas ujian tu main lagi ujian kedua, hal lain pula. Bila main ujian kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia perkemah lagi, makin kemah iman dia. Lepas iman kedua selesai main, lepas ujian kedua selesai main pula ujian yang ketiga, lebih hebat lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dan dia berjaya melepasi semua ujian demi ujian, maka di hujung usianya dia mendapat keimanan yang kuat, yang kukuh. Itulah hikmahnya penderitaan. Itu makna Allah bila mana dia kasih pada seseorang, yusib minhu, dia deritakan orang itu. Itulah caranya Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mengukuhkan iman hamba-hamba dia. Berarti kalau Allah turunkan ujian, berarti Allah sayang. Maka sebab itu tidak ada insan yang paling teruk diuji Tuhan melainkan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asyadul bala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang paling banyak diuji oleh Allah ialah Nabi-Nabi, kemudian orang yang seperti Nabi, kemudian orang yang seperti Nabi. Sebab itu para awliya mereka diuji sungguh. Allahumma salli ala sayyidina, sebab mereka seperti Nabi. Maka sebab itu juga orang yang seperti awliya pun akan diuji juga. Kalau kita kasih dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, taib, Allah nak uji tengok cinta hang kat aku macam mana, tara mana. Hang kata hang kasih kat aku, tara mana hang kasih kat aku. Hang kata hang beriman dengan aku, tara mana iman hang. Jadi tuan-tuan, sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, positiflah dengan semua yang Tuhan turunkan menjadi ujian pada kita. Bila Nabi sebut yusib minhu, diberikan penderitaan kepada dia, penderitaan ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ghalibnya dia berlaku yang pertama kepada contoh. Dia berlaku pada 3 perkara. Yang pertama badan kita, yang kedua harta kita, yang kedua yang dicintai kita. Badan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, bangkit pagi kelang kabut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tersepak bendui. Bila kita tersepak bendui, Allahu Akbar, lari orang, jalan pun terjengkit. Berapa hari tu? 2-3 hari juga lah. Tu kecil tu. Bila kena tu, astaghfirullahalazim, apa salah aku dengan Tuhan? Kita ni kalau kena macam tu, kita mengadui dulu, aduh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kata tu kita. Tapi orang-orang yang faham ujian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kena tersepak bendui ke, tengah tersepak bendui ke, ataupun terantuk alang ke, apa ke, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang pertama yang sampai dalam hati dia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, astaghfirullahalazim, apa dosa aku. Tu Nabi ajak pada Sayyidah Aisyah. Atau hari Nabi kita berjalan dengan Sayyidah Aisyah, jalan tersepak batu, mengaduilah Sayyidah Aisyah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi kata, Aisyah, apa dosa hang hari ni? Tu Nabi kita ajak, apa dosa hari ni? Bahkan
golongan salafun as-salih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka melihat salah mereka pada situasi mereka. Yang pertama, kenderaan. Orang dulu-dulu lepas naik himak ke, soalan Sayyidina Muhammad, lepas naik unta ke, lepas naik apa ke, dia kenderaan ni kadang-kadang dia tak mau pergi. Keadaan biasa bila mereka ketuk-ketuk dia pergi. Soalan Sayyidina Muhammad, jalan. Nak suruh kanan kanan, kita tarik kanan. Nak suruh kanan kiri, kita tarik kiri. Tapi kadang-kadang tak mau pergi. Ada situasi itu berlaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika itulah mereka akan mengenung jauh dalam diri mereka, apa dosa aku dengan Tuhan? Apa dosa aku dengan Tuhan? Binatang ni bila tak mau pergi, mereka istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Cerita dia macam handset lah, handset hang. Handset hang ni ketuk-ketuk tapi kenderaan ni masalah saya, bila mereka tak mau pergi, dia hang lah tu. Bila kenderaan tu hang, tak mau pergi, cara nak settle dia, bila bukan tibai pun tak pergi, menatang jenuh tibai dia tak pergi, tak mau pergi. Cara yang mereka buat ialah astaghfirullahalazim sebanyak-banyak, settle dengan astaghfirullah, lagi lembut pergi. Begitu juga pada yang kita tengok kepada macam mana Allahumma salli ala sayyidina akhlak anak-anak kita. Anak-anak ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak-anak ni ada hari dia okey, ada hari tak okey. Kadang-kadang kita mak ayah ni merasa hati, kadang-kadang awak payah sangat ni. Hari-hari okey, pada hari tu tak okey, panggil. Dia main juga, tapi muka dia tu lain. Kita panggil, Fatimah, kakak. Dia dengar di bilik, tapi dia tak main. Fatimah baru main tu, main dengan kaki duk hentak-hentak, salah senang, muka tu cop. Rasa tak kita? Rasa. Para ulama mengambil iktibar, apa salah aku dengan Allah? Sebab itu anak-anak bermasalah ni merujuk pada salah-salah kita dengan Allah. Kita rujuk salah-salah anak ni, kita kena merujuk salah-salah kita dengan Allah. Apa salah aku dengan Tuhan? Tu renungan. Ni renungan yang dibuat oleh golongan salafun salih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia semua duduk dalam penjagaan kita dengan Tuhan. Kalau kita jaga Tuhan elok, Allah jaga kita elok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bagai contoh, mana ada orang kereta dia tak rosak. Rosak ni tuan-tuan, muhasabah dosa kita juga. Tapi kadang-kadang dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, di atas sebab solehnya kita dengan Tuhan, dia rosak ni tak sebarangan rosak. Dia tak mampu tengah jalan, dia tak kereta tak mampu tengah rimba. Dia mati tahu mana? Depan masjid. Amboi, elok sungguh. Kadang-kadang parking di masjid, start tak hidup di masjid. Motor nak pancat, tak pancat tengah-tengah jalan, dia pancat di masjid. Tu ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah Allah, Allah pasti akan jaga kamu. Tu janji. Kalau kena nak rosak pancat, di mana? Di rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Ada seorang kawan saya, dia ni orang Kedah, kahwin orang Pahang. Bismillahirrahmanirrahim. Nak balik Pahang pun dengan kereta yang begitu sederhana sekali. Nak balik Johor, orang kata, Ustaz,
bolehkah kereta ni Ustaz? InsyaAllah. Lepas tu start kereta, tak dan sampai tara mana, sampai tang gurun dia mula naik tu temperature. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi dia pun kata, hai, berat ni, berhenti tepi jalan. Sahabat Sayyidina Muhammad relax, ambil air mineral, buh dalam dalam tangki air. Bila sejuk jalan pula dalam tengah jam, naik pula temperature, buat dia kata. Salah saya buayak lagi, jalan pula, sampai tak tahu berapa belas kali berhenti buayak, sampailah tengah malam. Tak tahu tak mana tengah malam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kereta dia mampu, dia buayak, tak mau berjalan dah, merajuk semua lah kawan tu, tak mau jalan dah, sorang-sorang ni. Soalan saya nak balik Pahang. Lepas tu subhanallah, tengok jam pukul 2. Allahu Akbar. Tak semena-mena soalan saya nak mai satu motor tu berhenti. Ada apa pakcik? Dia pun cerita sekian. Kedai pomen ada tak ni? Pomen apa pakcik? Pukul 2 mana ada pomen buka dah. Macam ni dia kata. Sebelum tu yang menarik perhatian, yang berhenti tu perempuan. 2 pagi. Yang pertama perempuan tu yang pada saya berani. Yang kedua masalah Sayyidina Muhammad, tak tahulah perempuan tu main mana. Pukul 2 pagi. Macam ni dia kata, nak settle kereta ni kira susah dah, dia kata. Cuma tolong Ustaz ambil nombor telefon ni, tolong telefon Ustaz mentua saya. Allah Sayyidina Muhammad. Tentu tak ada lain. Akhirnya perempuan tu kata, tak apa pakcik. Jadi subhanallah, tunggulah hamba Allah ni. Kereta pun jarang-jarang lalu. Tunggu salah. Saya nak dekat dengan pagi, Pak mentua sampai, kata jom kita balik. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu kereta ni nanti pomen mai. Tuan-tuan, salah Sayyidina Muhammad balik sampai mak mentua. Batu nak balik daripada Pahang, nak balik Kedah, dia cari tak mana kereta dia mampu. Tak mana kereta dia mampu tu. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, sampailah tempat kereta tu mati. Kereta tu bila dah 2 hari tu pomen dah proses lah. Jadi bila sampai tu dia tengok tani, rasa tani 30 km daripada sana, 30 km daripada sana, 60 km tak ada rumah, hutan rimba. Tuan-tuan, dia kata, ya Allah, Tuhan, itulah Tuhan jaga. Ihfazillah yahfazka. Ni orang masjid, orang tak tinggal rumah Tuhan. Bila masuk waktu semayang, tak pernah melalaikan semayang, tak pernah melambat-lambatkan semayang. Cash main masjid awal. Itulah yang Nabi kita jamin. Ihfazillah yahfazka. Kamu jagalah Allah, Allah pasti akan jaga kamu. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kita ni bila Tuhan uji, Tuhan bagi sakit, sebenarnya sakit ni positif. Kita kalau kita tak sakit, kita lupa sikit kat Tuhan. Orang sakit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, banyak ingat kat Tuhan. Macam mana masuk orang sakit banyak ingat kat Tuhan? Sebab duduk teringat, ya Allah, bila Allah nak lega ni? Ya Allah, bagilah aku lega Tuhan. 2 minggu dah sakit, tak lega lagi, tak lega. Duk minta nak lega tu. Tuhan rapat dengan dia. Dan sebab itulah bila mana kita ziarah orang sakit, minta tolong orang sakit doa kat kita. Pelik dah sikit kan? Bila nak balik tu, masalah Sayyidina Muhammad, tolong doa kat saya. Agak Pak Long tu kata apa? Hang doa kat aku. Ni kita suruh dia doa kat kita. Baik, pasal apa? Doa dia mustajab.
Dia kalau takut kita kena tengking dengan dia, tuan angkat tangan lah, tuan doa lah. Pasti kalau kita angkat tangan sikit, doa sikit no. Doa tu tuan-tuan mustajab. Kita minta Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Kita minta tu dia amin, mustajab. Kena nasuh ada doa pelik dah segi. Kita doa bagi dia amin, doa mustajab. Pasal orang mati, orang sakit ni adalah orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dekat dia dengan Tuhan. Tuan-tuan, lepas tu kita sakit apa? Kita lah sakit apa? Macam-macam sakit kan? Positif sakit ni kata ulama, sebab kalau kita berubat dengan sakit tu tak lega-lega sampai lah, sakit ambil ubat, sakit ambil ubat, tak lega-lega, masalah Sayyidina Muhammad. Apa maknanya? Maknanya kata ulama, kita akan mati dengan sebab sakit tu. Kita akan mati dengan sebab sakit tu. Bagus tak? Sakit? Bagus. Dia main lampu merah buat peringatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita ni subhanallah, bila kita sakit tu beringatlah, aku mati sakit dah ada masalah. Orang kena jantung, walainya mati jantung juga. Orang kecil manis, walainya mati kecil manis juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kecil manis pun tak ada, darah tinggi pun tak ada, sakit buah pinggang pun tak ada, sakit urat. Sakit urat. Ada orang kata takkan nak mati sakit urat aku. Jangan. Sakit urat tu sakit tua. Kalau saya sakit tu mati juga. Baru ni satu orang, saya pun heran yang katakan ta'ajubnya takdir Tuhan. Dia sakit, dia mati sebab sakit gigi. Sakit gigi. Orang kata sakit apa dia mati? Sakit gigi. Tuan-tuan, sebab itu ada satu orang soleh, dia kata, saya Ustaz, kalau saya nak mati esok, saya harap saya sakit sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata esok kalau saya harap nanti kalau saya nak mati, saya sakit sikit. Dia kata tak maulah sakit lama-lama, takut tak tahan, bagi sakit sikit. Bila sakit sikit ni persediaan, sakit ni mati bah. Tu dia panggil orang yang faham positif dengan ujian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma saya nak peringat diri saya, kalau sakit ni, sama ada kita sakit dan orang sakit, baca sebanyak-banyaknya qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad ni dia adalah syifa, dia penyembuh penyakit. Baca qul huwallahu ahad sebanyak-banyaknya, dia merawat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu qul huwallahu ahad. Tapi kalau kita sakit dengan sakit tu yang bawa mati kita, ketika nak mati kita boleh mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Ini hikmah daripada sakit. Baik. Yang kedua, ujian Tuhan ni pada harta benda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada harta benda. Kadang-kadang duit kita orang curi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adalah benda hak tak kena tu. Ada satu orang cikgu, ni cerita zaman tahun 70-an. Duit pergi ambil di bank, bawa balik berketui-ketui. Salah sinamat. Letak atas meja, lepas tu nak semayang atas rumah, turun-turun daripada semayang, tengok-tengok duit hilang. Satu ikatan duit hilang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa masuk dalam rumah dan ambil duit ni? Sebab ada juga duit hilang sebab jin masuk ambil. Ada juga orang penyakit tu, duit hilang sebab jin duk ambil duit. Toyol. Masalah sayyidina Muhammad. Jadi yang ni kata siapa masuk ambil duit ni? Lepas tu terbongkar. Ada jiran sebelah rumah ni, anak dia dalam rumah dalam 11 tahun duk pergi belanja besar di kedai depan tu.
buat pergi duit 50 orang pun heran, kok mana budak ni 50 akhirnya terbongkar kata ambil duit cikgu tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cikgu ni oleh kerana dia orang mengaji, dia muhasabah, pasal apa duit ni orang ambil. Dia cek tengok, oh dia sudah sampai nisab keluarkan zakat. Duit simpanan dalam bank tu sudah sampai cukup kena keluarkan zakat. Tu kena ambil ingat. Duit hasil simpanan kita dalam bank tu kena pergi tengok, nyata bank cukup lagi kena keluar zakat. Itu cara Tuhan. Yusib minhu, Tuhan timpakan penderitaan, Tuhan timpakan ujian sebab Tuhan nak mendapat kebaikan. Oh, tu peringatan Tuhan. Kita ni kalau kita malas sedekah, Tuhan ambil juga duit kita. Kita nak bagi sedekah ke ataupun Tuhan nak, ataupun kita nak Tuhan ambil duit kita secara paksa. Akhir bulan masalah Sayyidina Muhammad duk syok nak dapat gaji, orang meretuh kereta kita, bam, Allah. Kita jaga kereta pun kalau Tuhan kata kena belah dengan orang, kena juga. Kita tak belah orang belah kita. Masalah Sayyidina Muhammad, kita pun kenalah pergi kedai pemain, kena keluar RM600, ketuk kereta balik, syak pula sikit. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Tuhan ambil juga duit kita. Kita nak sedekah ke kita nak berlaku macam tu? Sebab sedekah ni dia menolak bala. Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis, as-sadaqatu tudfi'u ghadabar rahman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedekah itu memadamkan kemurkaan Tuhan yang bernama Rahman. Siapa-siapa nak diredai Tuhan, rajin sedekah. Jangan sayang duit. Hari ni hari Rabu, esok hari Khamis, nanti hari Jumaat, esok lusa. Jumaat ni Jumaat yang pertama 2021. Tuhan bagi pada umat Islam satu hadiah. Tuhan mulakan tahun Masihi 2021 dengan hari perayaan umat Islam. Umat Islam raya pada hari Jumaat, Yahudi raya pada hari Sabtu, orang Kristian raya pada hari Ahad. Ada makna, ada makna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumaat yang terakhir masalah Sayyidina Muhammad dah lepas, had tu lepas. No, masalah Sayyidina Muhammad. Jumaat yang terakhir untuk tahun ni, minggu dah lepas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jumaat yang esok ni 1 hari bulan 1 2021 ada makna. Ada makna. Ini ialah satu berita gembira pada umat Islam, insya-Allah. Ada satu orang tu, saya tak tahu macam mana ilham Tuhan bagi kat dia. Dia kata, Ustaz, cuba Ustaz tengok 2020. 2020 tu, kalau Ustaz tulis 2020, Ustaz bentuk huruf tu, dia akan jadi Muhammad. 2020 tu kan, kosong belakang tu Ustaz buat, Ustaz sama-sama tu jadi Muhammad. Dia kata ilham Tuhan bagi kat dia. 2021 jadi Ahmad. Salah Sayyidina Muhammad, Ahmad. Jadi maknanya ini suatu berita gembira pada umat Islam. Nabi kita SAW pembawa rahmat. Bila main tahun 2020 Muhammad, 2021 Ahmad, kita harap tahun ni adalah tahun kerahmatan untuk umat Islam, insya-Allah. Sebab dia macam ni keadaannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Keadaan dia,
ma asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Sesuatu yang permulaannya sudah pun menyinar, asyraqat, menyinar juga pada akhirnya, dikira mula. Sebab itu kita nak mula semua kena mula yang baik. Disunatkan kalau kita nak akad nikah, nak buat masjid, akad nikah pada hari terbaik Jumaat ataupun Isnin. Nak masuk rumah baru, masuk hari Jumaat ataupun Isnin. Apa segala nak buka kedai baru, hari Jumaat buat kenduri dulu pada hari Jumaat. Kita kena mula dengan permulaan yang baik. Setiap permulaan yang mula dengan permulaan yang baik, maka dia akan jadi terbaik, diberkati makna dia. Tuhan bagi tahun ni 2021 mula pada hari Jumaat, ada makna untuk umat ini. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari Jumaat ni masjid kita, tuan-tuan, kalau tuan-tuan kita nak mendapat kelimpahan, keberkatan, permulaan yang baik pada tahun baru ni, tuan-tuan mailah pada hari Jumaat pakai putih semua. Masalah Sayyidina Muhammad. Hari Jumaat ni ya, mula pakai putih. Gagaskan masjid Torak Joku ni mai pakai putih, bukan mesti pakai jubah, putih semua, pakai baju putih, baju putih, kepiah putih. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai satu yang kita nak menggambarkan putih hati kita, permulaannya baik. Ala sayyidina Muhammad, itu pertama. Yang kedua, saya nak wajib teruk sangat tu. Saya nak suruh sungguh-sungguh lah maknanya. Tuan-tuan main masjid hari Jumaat ni, tuan-tuan bawa duit yang paling besar sekali. Bukan untung saya, untung tuan-tuan lah, untung masjid kita. Mula hari Jumaat ni buat 40 Jumaat. Nak main masjid, tengok buka kopek masalah Sayyidina Muhammad, tengok duit RM1, tengok duit RM5, tengok duit RM10, tengok duit RM20, tengok duit RM50, tengok duit RM100. Kalau ada duit RM100 tu paling besar, ambil RM100 buh di masjid. Salah Sayyidina Muhammad. Boleh tak tuan-tuan buat? Tuan-tuan kata insya-Allah saya main lagi. Kalau dalam kopek duit ada 50, ambil 50. Buh di masjid hari Jumaat ni. Ni hak main ni. Hak para isteri wakil kat suami tolong buh. Buat 40 Jumaat. Apa kesannya? Tuan-tuan, rezeki kita akan dapat berlipat kali ganda dalam hidup kita, insya-Allah. Ni tuan-tuan, orang yang sedekah tidak akan miskin. Wallahi, orang yang bersedekah tidak akan miskin. Orang bersedekah akan kaya. Percaya tak? Tuan-tuan, subhanallah, salah saya nama tu janji Nabi kita. Dan buhlah hati kita hari Jumaat ni. Aku nak hari Jumaat ni permulaan tahun baru, tetap tekad dalam azam. Dalam azam kita, aku nak jadi orang baik sepanjang tahun ni. Allahu Akbar. Lepas tu tuan-tuan, ni tok berat lagi ni, main masjid awal. Main masjid awal dapat pahala unta. Semalam saya tanya mereka di semalam lagi di mana kita? Di Kulim. Dia ni Salah Sayyidina Muhammad, kalau kita main awal dapat pahala unta. Saya di Mesir dulu, kami naik bas daripada asrama nak pergi ke kuliah. Dan perjalanan nak pergi kuliah tu ada satu orang Arab tu, dia naik kaldai. Di tengah-tengah pekan Qahirah tu ada orang Arab naik kaldai. Salah Sayyidina Muhammad. Sambil-sambil naik bas, tengok orang tu, orang Arab tu naik kaldai. Saya pun kata dekat kawan, beli sekok kaldai wah pergi kuliah. Dia kata yang tengok murah kaldai tu, harga kaldai sekok
sama dengan harga motor AS5. Wih, mahal kan rupanya. Tu kadai 5,000 lebih waktu tu soalan Sayyidina Muhammad. Kata lebih baik sebelum baik beli motor AS5. Harga kaldai pun sama dengan motor AS5. Tuan-tuan, siapa-siapa mai masjid dapat pahala unta. Siapa lewat lagi dapat pahala lembu. Siapa lewat sikit lagi dapat pahala kambing. Siapa lewat lagi dapat pahala ayam. Siapa lewat lagi dapat pahala telur ayam. Telur ayam kami discuss malam, rupa-rupanya unta di Malaysia 15,000 seekor unta. Seekor lembu 8, seekor lembu 4,000 hingga 6,000. Kalau lembu besar 6,000 masalah Sayyidina Muhammad. Kambing RM800, ayam RM4, RM10, telur ayam 2 kupang. Orang ambil 2 kupang ke ambil apa? Banyak mau 2 kupang. 2 kupang sebulan dihimpun kalau duit lah 8 kupang lah. Allahu Akbar. Kalau ambil ayam 10 kali 4 RM40. Kalau ambil lembu 6 kali 4 24, 2,400 no. Allahu Akbar. Betul tak saya kira itu? No? Kalau unta awal semua ha, pergi lapan main masjid lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Ada satu orang tok guru kami Pak Tiamat Kuala Nerang. Macam saya ni hari Jumaat ada kuliah Jumaat. Pak Tih dia tak mahu kuliah, nak pergi masjid awal. Lepas daripada subuh balik Ubang Jorok main masjid lah. Nak dapat pahala unta 15,000, 60,000 sebulan. Ni kalau duit pahala tak tahu nak apa. Jadi masalah Sayyidina Muhammad hari Jumaat ni mewah sikit. Mewah sikit. Pasal tahun baru. Hari ni hari tu hari raya. Jadi insya-Allah masalah Sayyidina Muhammad begitulah yang dikatakan positifnya semua ujian Tuhan. Sehingga kan kalau Allah uji dengan kematian orang yang kita kasih, berarti Allah hendak kita mendapat kebaikan juga. Sebab setiap ujian ialah proses untuk memantapkan iman. InsyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan pada kita untuk kita sabar menghadapi semua ujian Tuhan. Kalau Allah hendak kita mendapat kebaikan, Allah uji kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan persiapan kita adalah untuk sabar. Sebab siapa yang sabar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia mendapat pahala yang tidak ada tepi. Dia mendapat pahala yang tidak ada sempadan, tak dapat dikira-kira pahala sabar. Itulah hikmahnya ujian. Dan kita harap insya-Allah bila mana Allah uji kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita mampu untuk menanggung ujian yang Tuhan uji kita, untuk kita menjadi hamba yang dicintai, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Yang baik daripada Allah ke orang saya sendiri. Terima kasih kepada tuan-tuan muslim dan muslimat yang memakmurkan rumah Allah, yang menjerikan balik ilmu pada malam ini insya-Allah. Al-Fatihah.